Ya tak? Slow sikit. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, kita tengok pada jawapan kamu. Kamu tanda jawapan kalau kamu dah buat tu. Tanda jawapan kamu. Okay, soalan nombor 1. Ni pasal 2020. 20, 20. Tak boleh nak tulis atas ni ya. 202021. Soalan nombor 1. Sodium metasilicate. Okay, ni formula diberikan. Is used in the production of silica gel. Write the isotopic notation for silicon atom. Right. Saya dah sediakan jawapan dia. Kamu tengok jawapan dia. Dia nak tu adalah isotopic notation tu. Isotopic notation tu maksudnya simbol. Macam nak tulis dia punya simbol dia lah. Ya. Kita tengok silikon, simbol yang digunakan Si. Dan kamu kena carilah dalam nilai constant ni. Dan table of relative atomic mass ni sini. Kalau silikon, simbolnya apa? Kalau kamu tak tahu lagi lah. Si kita guna. Dan juga dia punya proton number. Tengok kat situ. Silikon, proton number. Bukannya 28.1. Itu dia punya mass 14. Tapi kita tak boleh tulis lah nukleon dia. Sebab kita tak tahu ini isotop apa. Silikon ada berapa isotop. Kita tak tahu sini. Kita hanya boleh beri tuliskan nombor proton je. Simbol dan nombor proton. Okey. Itu satu markah. Okay, soalan seterusnya. Saya sambil kena tengok soalan. Tak juga tak tahu apa dia soalan dia. Okay. Calculate the number of Si atom in 50 gram of sodium metasilicate. Berapa number of atom, silicon atom in 50 gram of sodium metasilicate. Jadi kena cari dululah mol bagi sodium metasilicate ni berdasarkan 50 gram. Lepas tu berapa mol untuk atom silikon berdasarkan formula ni. Lepas tu berapa bilangan. Kali dengan nombor Avogadro dah dapatkan bilangan, cari mol dulu. Lepas tu baru kali dengan nombor Avogadro. Cari dulu mol sodium metasilicate tu. Berdasarkan 50 gram. Berapa mol sodium metasilicate. Cari dia punya molar mass bagi sodium metasilicate. Betul tak? Kamu dapat ni tak? 122.1. Sodium 23 times 2 plus silikon. Silikon tadi berapa? 14. 28.1. Dan sodium 23 kali 2 campur 28.1. Ya, sodium 23 kali 2 campur 28.1 campur dengan 16 kali 3. Ya, 122.1. 50 bahagi 0.4095 mol bagi sodium silicate. Sodium metasilicate, okey betul dah. Kemudian kita tengok daripada formula ni, okey, kita nak cari mol silikon. Berdasarkan 1 mol sodium metasilicate, berapa mol untuk silikon. Kan? Kita boleh baca daripada formula. Tengok sini ya. 1 mol
sodium metasilikate, dia akan mengandungi 1 mol atom silikon. Kalau kata nak cari untuk oksigen, 3 mol. Kalau untuk cari untuk sodium, 2 mol. Nah. Tapi kita nak untuk silikon kan. Itu 1 mol. Berapa mol, maksudnya mol sodium metasilikate samalah dengan mol atom silikon. Mol sodium metasilikate samalah dengan mol atom silikon. Dia, nampak formula dia 1 ni. Kalau kata nak cari untuk sodium, 1 mol sodium metasilikate, 2 mol atom sodium. Kalau untuk oksigen, 1 mol sodium metasilikate, 3 mol atom oksigen. 3 kali ganda kalau untuk atom oksigen. Tapi ni untuk silikon, so 1-1. So jadi mol sodium metasilikate contains 1 mol of silicon atom. Jadi berapakah mol silicon atom? Samalah 0.4095. Jadi nak cari bilangan mol tu kalilah dengan nombor Avogadro. Okey. Sebab nombor Avogadro ni adalah bilangan untuk 1 mol. Nombor Avogadro tu adalah bagi 1 mol. 1 mol apa-apa, atom ke objek, whatever lah, 1 mol apa, bilangannya adalah 6.02 times 10 power of 23. Bilangan. Kalau 1 mol silicon atom tu ada 6.02 times 10 power of 23 silicon atom. Nombor Avogadro tu adalah bilangan untuk 1 mol. Ya. So, semua orang dapat ini tak jawapan dia? 2.47 times 10 power of 23. Saya highlightkan. Kamu dengar saya tak ni? Okey ke? Okay, madam. Alright, okay. Thank you very much. Thank you for responding. Kalau tidak saya jadi, ada orang mendengar ke tak ni? You kena respon, lecturer tanya kena respon. Dan diam je. Anak saya duduk online pun saya kata jawab. Dia tak mau jawab. Semua orang duk harap orang lain jawab kan. Tak apa, jawab je. So that lecturer tu dia rasa, okay. Ada orang mendengar. Okay, B. The following reaction take place in acidic condition. Saya tunjuk soalannya. Jadi saya kena keluar sekejap lah ni. Sebab saya kadang-kadang kita kena, dia ada clue-clue di soalan tu, kita kena tunjuk soalan. The following reaction take place in acidic condition. Jadi medium dia medium berasid lah. You balancekan equation, dia semua balancekan equation kan. Dalam medium berasid. Write a balanced equation for the above reaction. Ini adalah redox reaction lah sebab dia sebenarnya you nampak dia ada oxidation. Ni oxidation. Ni oxidation Fe2 plus jadi Fe3 plus ni oxidation. Oxidation state dia bertambah. Mn di sini, Mn apa ni? Mn plus 6 kalau you kena cari ni. Ni 4 kali 2, 8. 8 tolak 1. Plus 7. MnO4 potassium. MnO4 minus kan. 4 kali 2, 8. 8 tolak 1. Ni Mn ni plus 7 tadi ya. Plus 7 jadi plus 2. Jadi ada reduction. Ni reduction. Jadi adanya reduction and oxidation occur simultaneously. Maksudnya equation ni adalah redox equation. Redox reaction. Jadi dalam bentuk ions. Dalam bentuk ions you nak kena balancekan secara ion elektron lah. Kalau dia tak bentuk ion, ya. Kalau dia dalam formula kamu tak perlu pakai balancekan secara ion elektron. You just balance macam biasa lah kalau dia bukan dalam bentuk ion. Dia molekul, dia bagi molekul-molekul lengkap. Ada K-ion dan N-ion siap-siap. Ya. Formula tu jadi full, bukan dalam bentuk ion. Kalau untuk ion, dia tak boleh guna kaedah inspection. Dia guna kaedah ion elektron. Ya. Ingat lagi tak? Ini jawapan ni saya dah buat siap lah. Kamu nak saya tunjuk ke? Kamu okey je? Panas pula kat sini. Kamu okey tak?
Nak saya tunjuk satu-satu ke okey je? Dapat macam ni? Tunjuk. Tunjuk okey Saya salin balik. Question 1B. Okey, dia bagi MnO4 minus plus Fe2 plus kepada Mn2 plus Fe3 plus. Ingat ya, medium dia berasid. Saya tunjukkan juga yang kata ini adalah kalau kita nak tahu dia punya oxidation reduction, mari kita cari dia punya oxidation state. Mana tahu soalan naik oxidation state ke. Mn ni O4 minus. So ini X plus 4 kali tolak 2. Oxygen state dia tolak 2. Dengan tolak 1. So X adalah tolak 1 plus 8. So plus 7 lah. So Mn ni plus 7. Ini Mn2 plus. Ini plus 7 jadi plus 2 plus. Plus 2 lah sebenarnya. Tapi bentuk ion dia akan tulis 2 plus. Fe ni, F tu dah nampak terang-terang dah. So, pen saja. So ini adalah reduction sebab oxidation state dia decreasing. Plus 7 jadi plus 2. Reduction. Ini adalah oxidation. Kalau satu dia dah nampak oxidation, satu lagi tu reduction lah. Oxidation. Sebab oxidation state dia increasing. Daripada 2 plus, daripada plus 2 jadi plus 3. Oxidation state, kalau kata oxidation state dia sign dulu. Kalau kata formula ion atau charge, kalau formula ion Fe3 plus misalnya. Dia punya charge 3 plus. Oxidation state plus 3. Dia terbalik. Okay, so adalah redox reaction. Jadi kita nak balancekan ni, formula ni, equation ni sebab dia dalam bentuk ion-ion. Jadi kita tak boleh balancekan secara inspection macam biasa. Kita kena guna kaedah ion elektron. Jadi first step dia, saya salinkan kat sini. Step dia panjang juga. First dia tu kita kena split dulu. First kita kena split. Split into two half equation. Iaitu kita oxidation dengan reduction. Letak sebelah-sebelah. So MnO4 minus jadi Mn2 plus. Fe, buat sepadan sikit. Fe2 plus jadi Fe3 plus. Right? Okay, dah split dah. Kemudian kita balance other atom. Atom lain. Other than oxygen dengan hydrogen. Other tu mean other than oxygen and hydrogen. Oxygen and hydrogen kita buat last. Kita balance other dulu. Contohnya di sini, Mn lah nak kena balance. Fe. Oxygen ni kita buat last. So Mn sama, satu. Kita tengok atom tu. Ni Mn ada satu, ni Mn ada satu. Kita tak tengok charge tu. Tengok atom je. Fe ni, Fe ada satu, ni Fe ada satu. Okay. So dah balance lah other atom tu. Okay, sekarang kita nak boleh buat sini, hydrogen tak boleh balance sebab tak nampak hydrogen kan. Oksigen lah kita kena balance dulu. Tengok keadaan. Tadi kita buat oksigen dululah nampaknya. Okay. Oksigen. Okay, balancekan oksigen. Balancekan oksigen dengan ditambah H2O. 1O, 1 H2O.
So di sini saya tambah. Sebab sini O ada 4, so kena tambah 4 H2O. Untuk 4O. Tambah pada yang kurang lah. Nak bagi balance kan, nak kena bagi sama kiri kanan. So sini ada O ada 4, sini tak ada O. So kena tambah 4 H2O. O ada 4 dah sekarang. Baru balance. Sini tak ada apa-apa, tak payah. So kemudian sini ada H pula, sini tak ada H, so H pula. Okay. Kita balancekan H. Balancekan H dengan kita tambah H plus. Nah, sini ada yang ni dengan baca ni 4 kali 2 lah ni lah. H tu 8. H ada 8 So tambah, kita buat warna lain-lain tambah 8 H plus. Baru balance. Sini tak ada apa nak balance, okey. Okey, kemudian kita balancekan. Kita balancekan. Kira atom semua dah settle dah. Kita balancekan charge pula. Kita balancekan charge. Kita kira dulu charge tu. Kita kena balance charge ni dengan kita tambah elektron. Dengan tambah elektron. Elektron nilai dia negatif. 1 elektron, 1 negatif. Jadi kita kira dulu. Pen apa yang sesuai nak kira ni. Capital pula. Ini negatif 1 atas ni dia ada negatif 1. Negatif 1 campur dengan 8. Ni 8 H plus. Ada 8 plus lah. So plus 7. Sini plus 2 dengan kosong. H2O tu kosong. So plus 2. Kita kena bagi sama. Kan semua nak kena bagi sama. Balance. Nak bagi balance. Sama. Jadi dengan kanan nak kena bagi sama. Kamu tengok yang sikit. Kena jadi macam yang sikit. Yang oxidation state dia yang sikit. Yang kurang positif atau lebih negatif. Kamu nak kena cari hak yang oxidation state dia tu kecil. Apa ni? Charge yang kecil lah. Charge kecil. Maknanya kalau positif, yang sangat kecil nilai dia. Ataupun kalau lebih negatif. Charge yang lebih negatif. Ke arah lebih negatif lah. Kamu tengok ini nak kena jadi hak yang lebih kecil. Lebih negatif, lebih kecil, positif. Okey. Jadi maksudnya sini kita kena tambah elektron kat sebelah sini. Kita kena tambah berapa elektron? Kita kena tambah 5 elektron. Maksudnya dia tolak 5. Kan? So plus 7 tolak 5 jadi plus 2. Barulah sama. Boleh faham tak? Kena jadi yang lebih kecil. Lebih oxidation state yang lebih kecil, positive charge yang lebih kecil ataupun lebih negatif. Dengan kamu tambah elektron sebelah sini lah. Sebab ini dia plus 7. Dia besar. Bila you tambah elektron dia jadi kecil. You tambah 5 elektron maksudnya dia jadi tolak 5. Sebab kita nak bagi sama tu kena buat tolak 5 lah kan. Plus 7 tolak 5. Tu yang jadi plus 2 sama. Boleh ikut no? Ada masalah? Ini plus 2. Ini plus 3. Tengok yang ni yang kecil. Plus 2 yang kecil. Tu nak kena jadi plus 2. So kena tambah elektron belah sini. Jadi kecil kan. So kita tambah plus 1 elektron je lah. Plus elektron. Tolak 1. Jadi plus 2. Okay. Jadi kita imbang belah sini saja. Sini dengan sini je. Bukan nak kena sini dengan sebelah sini. Tak kira tak tengok sini. Jadi antara dua ni je. Kiri dengan kanan. Nak kena bagi sama. Right. Ni coincidentally dia. Ini pun plus 2. Sebelah sini pun plus 2. Coincidentally lah. Tak semestinya. Sini kena plus 2. Sini pun plus 2 Right. Okay. So sekarang kamu check. Betul tak? You nampak kan elektron tu dia ada masuk kan plus pada reaktan dan ada keluar.
Tak boleh dua-dua masuk, dua-dua belah kiri atau dua-dua belah kanan. Kalau ada macam tu maksudnya salah. Kena careful. Tak boleh ada dua-dua elektron. Tak boleh ada elektron dua-dua belah ni, dua-dua belah kiri atau dua-dua belah kanan. Mesti satu belah kiri, satu belah kanan. Ada elektron masuk dan ada elektron keluar. Okey. Jadi sekarang dah charge dah balance, tapi kita nak kena balancekan dua-dua half equation pula. Kena balancekan elektron kita kata. Jadi kena multiply. Kadang-kadang dia dah balance tak ada masalah lah. Sama. Tengok elektron tu kalau dia sama tak ada masalah. Elektron tu tak sama. Ni elektron sini 5, elektron sini 1. Kita tak kena bagi sama elektron tu. So kita kena multiply. You multiply hak sebelah kanan lah. Dengan 5 baru dia sama. You multiply. Metode Hotting ya. Kali 5. So maksudnya equation tu jadi MnO4 minus, okay. Sekarang saya jumlahkan dua-dua. Saya tak muat nak tulis bawah ni ya. Kita combine balik. Combine dengan simplify. So saya nak combine. Yang kiri campur dengan kiri. Asal kita split, sekarang kita combine balik. Yang mana kita multiply, kita kena multiply. Okay. So plus dengan 8H plus. Elektron saya tak mau dah, saya lebih cancel dah lah. Dah sama tu boleh cancel. Plus dengan, kena careful kat sini ya. 5 Fe2 plus pada Mn2 plus 4H2O plus 5 Fe3 plus. Kan? Okay, make sure, ni ada step lagi tambah ya. Make sure you buat inspection finally. Inspection. Balancekan kiri dengan kanan dengan guna mata. Check. Okay. Simplify tu juga kalau kata nak equation ni boleh bahagi perkali, dia ada boleh bahagi ni. Dia punya psychometric coefficient ni boleh kecilkan lagi, boleh kecilkan. Ini satu tak boleh lah. So buat inspection. Okay, Mn ada 1. Oksigen ini ada 4. Ini ada oksigen 4, okay. H ada 8. Ini H 8, okay. Fe ada 5. Ni ada 5. Okay, dah balance. Nah, lepas tu apa? Right saja. So kalau kata equation tu cantiknya, kalau kamu buat structure tu, tulislah dia punya phase. Semuanya aqueous. Ion aqueous. Air tu liquid. Equation kalau boleh kita buat dia punya phase. Oh, complete. Takut kamu dipotong markah lah kalau kata subjektif. Okay, boleh sama kan? MnO4 minus 8H plus, Fe2 plus, Mn2 plus, 4H2O, 5 Fe3 plus. Okay. So saya bagi markah di sini. Markah di sini ada 3 markah. Tengok balance equation kena dapat ada 3 markah. Tapi saya bagi pecahkanlah kepada mungkin you dah dapat half equation tu. Betul, satu. And then finding 1. Okay, itu acidic medium lah. Kalau basic medium, kamu kena tengok pula, kena sambung lagi lah daripada yang kita dah dapat ni. Tengok H plus tu ada berapa, tambah hidroksid ion. Tambah belah kiri, kena tambah belah kanan. Betul simplify lagi. Buat inspection dah sekali. Ya? Boleh ke? Saya move on Question number 1C. Ini jawapan saya lah. Kita baca dulu.
Soalan dia. Compound X has a molar mass 294.2. Analysis of X shows that it contains 36.58 gram of potassium, 35.35 gram of chromium and 38.07 gram of oxygen. Determine the molecular formula and name X. Okey, jadi dia ada potassium, dia dah buat dah. Potassium K, chromium Cr, oksigen O. Bukan oksigen O2 O. Okey, dia bagi mass masing-masing. So carikan kalau formula kita kena cari mol lah. So saya tunjuk dari sini ya. Daripada mass, you buat table. Buatkan table. Buatkan table. Potassium, chromium, oksigen. Massnya masukkan. Mass bahagi dengan relative atomic mass atau molar mass bagi atom masing-masing. Ingat oksigen bukan O2, oksigen O16. So, mass over molar mass, tengok dekat table elok. Ambil dia punya relative atomic mass. Bukan ambil nombor proton. Be careful. Takut you tak ambil nombor proton. Bagi dengan relative atomic mass. Okey, dapat mol. Mol tu jangan run off. Ambil semua. 4 titik puluhan. Lepas tu kita cari ratio. Kita nak simplest whole number ratio. Cari mol yang terkecil. Yang mana? Okay, sama ada chromium ataupun potassium. Bahagikan dengan mol yang terkecil. So ini dapat 1, dapat 1. 2.3794 ni bahagi 0.6798 dapat 3.5. Jadi kita tak boleh, dia nak whole number, sini tak boleh dapat tak boleh nak dapat nombor yang, tak boleh round off. Dia 3.5, tak boleh round off lah. So kita multiply. Kita start multiply sama ada you start. You kena start daripada nombor yang kecil lah, nombor 2. Kita tengok. Semua dapat whole number tak? Okay, 2 dapat terus. 3.5 kali 2 dapat 7. Ni kali 2. Kalau tak, you kali 3 pula. Macam tu ya, tengoklah. Kena dapat simplest whole number ratio. Jadi dia punya formula molekul K ada 2 lah. Cr ada 2. O ada 7. Dia nak nama sekali. Name X. Kita panggil ni potassium dichromate. K2Cr2O7. You check dia punya molar mass. Betul. 24.9, 24.20. Masuk balik dia punya mol. Check daripada tu. Check dia punya apa, daripada table. Ambil dia punya. Ni dah ada kat sini kan. Check dia punya molar mass. Betul tak sama yang diberi? Okay. Betul lah. So, ada 6 markah di sini. Okay, more. 1, 2, 3, 4, 5 memang terlebih lah ni Okay, sini ada 2 markah ke Okay, formula kita dah dapat tu 1 markah je. Nama 1 markah. Table ni saya ingat ada lebih 1 lah. 1 markah lagi. Okay. Semua okay? Kita bergerak. Yang ini apa ya? Soalan 1D. Soalan 1D ni kalau kata kamu nak balancekan equation. Dia kan, kalau saya tunjuk sini kadang-kadang equation tu dia nak balance inspection je. Tapi agak sukar. Jadi dia kena dua 3 kali lama duk buat tak boleh-boleh juga kan. Memang pening kan. So saya buat kaedah ni. Ada cara matematik.
Kamu boleh balance tak? Dan kalau kita nak balance kan, cuba you tengok kita ni. Kamu buat dah ni. You kena transform lah daripada ayat ni untuk buatkan equation. 1D. Dia kata reaction between nitrogen dioxide NO2 with water plus H2O produces nitric acid, nak panah, HNO3, the product ni hasil, dan nitrogen monoxide NO. Cuba kita tengok, boleh balance ke? Okay. Dan dia kata, lepas tu dia kata, in reaction between 100 gram NO2 and 50 gram water and to produce determine limited. Okay, itu calculation lah. Okay, sekarang kita kena ada equation yang balance lah nak buat calculation. Okay, cuba tengok, kalau kata saya nampak kat sini kan, kita nak balance dengan mudah. Susah kita nak buat expression ni. And sini ada 1, and sini ada 2. Let's say saya bubuh 2 sini. 2 sini, oksigen 4, 5. Ini 3, 4. 4. Let's say saya bubuh 2 pula sini, nak jadi 5. Dah tadi nitrogen pula dah ubah. Macam tu. Kadang-kadang susah kita nak buat inspection. Mungkin siapa yang boleh buat 2-3 kali dapat, tak apa ni. Kadang-kadang kita dah tak boleh buat tu, memang mula gabrah datang kan. Susah. So macam mana nak buat? Kalau kata you buat sekali 2 tak boleh balance, so kalau saya move on. Saya buat kaedah, ini kaedah matematik. Iaitu saya letakkan stochastic coefficient dalam bentuk unknown. A, B, C, D. Okay. Kemudian, ini kaedah matematik. Jadi untuk nitrogen, A lah dia. A sama dengan, bila anak panah ni maksudnya sama dengan hak sebelah kiri. Kita nak samakan sebelah kiri dengan belah kanan. A sama dengan nitrogen sini C kan. C dan D. Untuk nitrogen. So, hak yang sebelah sini A sama dengan C dan, kamu nampak tak? A untuk nitrogen, dia adalah A. Nilai A mesti sama dengan C, nitrogen C. C dan nitrogen D. Macam tu. Untuk oksigen pula, dia 2A belah sini. 2A. Okey, ni masih lagi sebelah yang sama, kiri juga. B sama dengan oksigen. Oksigen sini, oksigen 3. 3C ya. 3C plus D. Okey, apa lagi? Hidrogen. Untuk hidrogen, ni ada 2B. 2B sama dengan C. 2B sama dengan C. Okey. So, kita boleh matematik, kita gantilah. Yang mana nak ganti? You nak kata B sama dengan C per 2 ke? Atau nak kata C sama dengan 2B, okey. Nanti C ganti. Ini ganti. So, ini kamu boleh buat macam mana pun tak apa. Asalkan selesai masalah ni. 3 kan. Okay, sekarang C tu saya nak saya kata C sama dengan 2B. So, saya tak mau ada C. So, from 1, put 3 in 1. Tengok boleh tak? Put 3 in 1. C tak ada situ So, A sama juga dengan 2B plus D. So, ini fourth equation. Okay, kalau kata saya masukkan 4N
4 and 3 into insert 4 and 3 into 2. Oh jadi. Macam cara boleh buat. Yang saya dah try tu lain. Saya try ni tengok boleh tak. Susah complicated tak? 2 2A kan? 2B plus D plus dengan B equals to 3 kali C tu 2B 2B plus D. Jadi apa? 4B plus 2D plus B sama dengan 6B plus D. Apa? 5B plus 2D 6B plus D kan? Jadi B 2D 2D tolak D, D. B tu sama dengan D. Betul? 6B tolak dengan 5B jadi B kan? 2D tolak dengan D. Okay, so dapat 1. So kita let. Okay, kita kena let lah. Let lah. Kita nak selesaikan kena kita let. Okay, let. Yang nak mudah D dengan B sama kan? Let D sama dengan B ni sama dengan 1. D dengan B kita ada 1. So C jadi apa? C jadi 2B, C jadi 2 lah. C jadi 2. A jadi apa? A jadi C campur dengan D, 2 campur dengan 1, A jadi 3. Kita dah dapat dah. Faham tak saya buat apa? Ini kalau kata ada equation yang tak boleh balance lah. Kena buat macam ni lah. Kalau kata ada boleh balance, senang. Mudah janganlah ikut sama cara ni. So, A sama dengan 3. Saya nak tulis kat sini. Boleh nampak tak? Boleh. A 3. B ni 1. Okay, 1 tak payah tu. Okay, boleh tak? Ataupun tulis equation kat bawah tu. Okay. Plus dengan H2O 1. B 1 kan? D pun 1. C 2. Kepada 2 HNO3 D1 plus NO2 NO. Okay, buat inspection. Balance tak? 3N 2 campur 1 3 balance. O 3 kali 2 6 7. 3 kali 2 6 7. Okay. Hidrogen ada 2. Hidrogen ada 2. Okay, balance. Ni. Okay tak? Boleh ke? Kamu buat cara biasa inspection biasa? Boleh ke? Mungkin otak kamu cerdik sikit dia boleh buat pada biasa, tak ada masalah Kalau saya tadi saya buat 2-3 kali tak boleh, saya mula saya ingat penting, gabra, lebih baik saya buat macam ni. Tapi panjang sikit lah. Okay, so kita dah dapat dah balance equation. Jadi macam-macam you boleh buat. Yang ni saya buat macam lain. Yang ni saya buat let benda tu. Ikutlah yang nak buat macam mana pun, asalkan boleh selesai. Kita kena let lah. Kita let yang mudah. Kalau ada dua nilai, you boleh yang sama kita let. Instead of tadi A sama dengan 1 kan. Kita let macam tu, senang sikit. Dua-dua sekali selesai. Okay, so kita dah dapat equation. Okay, kita dah dapat dah balance equation. Okay, letak data apa, dia kata sini. 100 gram NO2, okay, 100 gram. 50 gram water, 80 gram HNO3 is produced. Okay. Yang ni 80 gram ni memang kalau kata you baca mula-mula you kata 80 gram ni apa maksud 80 gram?
Adakah 80 gram ni adakah experimentally ataupun calculated value produk yang based on amount of limiting reactant. Ya. Secara teori ke, secara experimentally ke 80 gram tu. Itu question mark dulu. Okay. Tak apa, kita berjalan dulu. Dia kata, determine the limiting reactant. Okay, cari mol masing-masing reactant. Ya. Reactant, limiting reactant, jangan duk kacau nitric acid tu. Okay. Mol kan nitric acid, nitrous oxide. Nitrous oxide ni ya. Nitrogen dioxide, sorry. Mol kan nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide. Mol mass over molar mass. Molar mass jangan pergi kali 3 ni. 3 ni adalah dia punya stoichiometry coefficient antara reaction tu. Reaction dengan air 3. Molar mass just ambil nitrogen 14 campur dengan 32. 46. Dengan kali 3. Tu dapatkan mol. Mol tu lebihkan angka berti. Cari pula mol untuk air. 50/18. Okay. Saya nak cari limiting reactant tu. Okay. Kalau kata objective question, senang lah. Nak cepat tu, you just bahagi dengan stoichiometry coefficient. Mol tadi bahagi dengan stoichiometry coefficient. Sampai nilai yang kecil, itulah limiting. Senang lah. Kalau objektif, dia tak payah tunjukkan jalan. Kamu buat mol bahagi dengan stoichiometry coefficient. Terus dapat. Siapa yang kecil, dia adalah limiting. Kalau kata structured, you kena sambung lagi lah. Kena ada ayat-ayat ni, ada markah. You ada markah lagi. Di mana kamu kena cari, tadi sebenarnya NO2 tu kita dah tahu dia ada limiting. Kat sini kita tahu dah. Kita kena cari berapa air yang diperlukan untuk tindak balas dengan semua NO2. Bila kita buat ratio tadi kita dah tahu dah. NO2 adalah limiting. Jadi H2O tu adalah excess reactant. Dia bubuh ni banyak, ada lebih. Jadi kalau structured question, kamu kena cari berapa air yang diperlukan. Kena tunjukkan air yang dimasukkan ni lebih daripada yang diperlukan. Kena cari berapa diperlukan. Nak cari. Jadi that's why kita pun buat yang ratio ni tadi ni kita buat ni sebab kita nak based on NO2 yang merupakan limiting mencari berapa H2O yang diperlukan. H2O tu kan excess reactant. Kita nak cari berapa H2O diperlukan. Dia ada markah kat situ. Itu yang saya ajar ni, suruh cari buat ratio tu supaya kita boleh based on NO2. Sebab NO2 merupakan limiting reactant, NO2 akan habis. Jadi mencari berapa air yang diperlukan untuk tindak balas dengan semua NO2. Lepas tu saya suruh buat yang ni dulu kan, saya duk pesan. Lepas tu tapi saya suruh you all kotakkan. Jangan kata ini mol, ini bukan mol. Ini ratio je. Sama ada kita nak cari limiting reactant tu dengan cepat ataupun nanti kita nak buat perkadaran tu kita nak kena based on limiting reactant. Sebab tu kita cari ratio ni dulu. Ratio ni adalah mol bahagi dengan stoichiometry coefficient. Mol bahagi dengan stoichiometry coefficient. Bagi masing-masing. NO2 dan H2O. Kita dah tahu dah limiting reactant apa. Tapi kalau kata dalam structure, kita tak boleh berhenti sampai sekadar buat ratio saja sebab dia ada markah untuk mencari berapa H2O yang merupakan excess reactant yang diperlukan untuk tindak balas. Kita nak kena tunjuk H2O needed tu less than given. Given dia tu more. Dia ni given ni, semua ni dua-dua ni given lah. Tapi kena satu akan dimasukkan secara berlebihan. Air tu kena masuk lebih supaya NO2 tu tidak malas. Okay. Jadi H2O adalah excess reactant, NO2 adalah limiting. Baru kita dapat markah sepenuhnya lah kalau structured. Kalau objektif senang lah sekarang you all ni. Just ambil mol bahagi dengan stoichiometry coefficient. Tak payah nak tulis sampai complete, tak payah, jangan buang masa. Dan nak pilih dia kan ABC. So cari berdasarkan mol, ambil mol bahagi dengan stoichiometry coefficient. Dapat. Siapa yang kecil, itulah limiting reactant. Siapa ratio tu besar, dia adalah excess reactant. Air tu excess reactant. Dia ada excess. Katalah soalan sekarang peringkat yang lebih tinggi kan.
Mungkin dia suruh cari amount excess ke? Jadi kamu kena tengok berapa yang diperlukan. Kan air tu berapa yang diperlukan. Tolak dengan yang dimasukkan. Tolak mol, lepas tu kali dengan molar mass. Kau nak cari mass excess. Kau boleh faham tak konsep ni, limiting reactant? Sekarang ni objective question, dia bukan simple-simple je lah nah. So mungkin dia beberapa step. Dah cari limiting reactant, dah faham dah. Lepas tu nak cari excess berapa banyak yang berlebihan ke. Atau berapa persen yang berlebihan ke. You kena careful, berapa persen yang berlebihan. Ni 100% yang dimasukkan. Berapa persen yang berlebihan? Cari berdasarkan berapa yang excess per dengan initial kali 100. Dia cari persen ke? Dia faham tak ni? Dia sebenarnya logik ya. You faham apa? Dari segi bahasa dia tu. Sebenarnya bahasa je, bukan chemistry pun kan. Berapa banyak persen yang bertindak balas, berapa banyak persen yang, kan kalau kata persen yang bertindak balas, air yang bertindak balas, so you ambil berapa yang needed air yang diperlukan tu per dengan initial kali 100. Kalau dia kata berapa air yang waste, kamu tolak berapa yang berlebihan per dengan initial kali dengan 100. Macam tu, berapa banyak yang waste. Boleh ke? Soalan dia boleh buat macam-macam ni. Tapi kena faham. Ada nak tanya apa-apa limiting reactant ni? Ini pedih? Tak ada nak tanya. So, tanya kena saya go on je lah. Tak lagi tunggu, tak habis-habis. Saya recording ni. Tolong tengoklah ya. Cari kot, nak cari berapa yang, soalan tak tanya lah kan soalan ni. Dia tanya percentage yield je. Kamu tengok berapa yang needed, H2O yang needed berapa, persen needed berapa, waste banyak mana, waste yang wasted, yang lebihan, ni maksud lebihan. So waste ni macam mana, berapa persen waste. Nah. Okay. So, bila dia tanya percentage yield kan, dia tanya percentage yield, second tu dia tanya percentage yield. Maksudnya, yield tu adalah hasil. Maksudnya, okay. Jadi yang dia bagi ni adakah experimental atau theoretical. Jadi kita tengok. Kalau kita kata kita cari theoretical kan, theoretical kita cari berdasarkan limiting lah. Ataupun kita tengok yang air yang cukup-cukup tindak balas pun boleh. Nak tentukan berapa nitric acid yang terhasil, kita boleh ambil berdasarkan limiting reactant, menentukan berapa banyak produk kan. Maksudnya berdasarkan NO2 yang 2.1739 mol ni, berapa mol nitric acid yang terhasil. Ataupun kalau nak berdasarkan air, boleh. Jangan ambil berdasarkan mol yang dimasukkan yang ada berlebihan tu. Kita berdasarkan yang betul-betul tindak balas. Kadang-kadang kalau reaction dia kamu tengok kat sini. Nak mudah calculation kamu tengok. Kalau kata dia punya stoichiometric coefficient tu sama, lagi mudah. Katakan kat sini ada 2 H2O. Jadi maksudnya mol H2O sama dengan mol nitric acid. Jadi mol H2O yang bertindak balas sama dengan mol nitric acid. Kalau 2 lah kat sini saya kata kalau. Jadi tak payah nak cari berdasarkan limiting reactant, berdasarkan excess reactant pun boleh, tapi ambil yang betul-betul bertindak balas sahaja. Jadi kalau kata sini 2, jadi maksudnya mol H2O yang needed tu sama dengan mol nitric acid yang terbentuk. Lagi senang lah. Kalau nak objektif, kadang-kadang kita nak ringkas je. Tak payah nak buat perkadaran berdasarkan nitrogen dioxide. You faham ni, kalau ada depan saya boleh terang macam ni. Ini saya tak nampak muka you all. Okay, jadi cari dulu HNO3. Nak berdasarkan limiting reactant boleh, nak berdasarkan excess reactant pun boleh, tapi
Kalau berdasarkan access return, ambil yang betul-betul bertindak balas sahaja. Bila you kira, okay, saya berdasarkan limiting return. Okay, didapati nitric acid yang terbentuk adalah 1.449. Kalau saya cari kali dengan dia punya molar mass 91.3. Jadi maksudnya ni theoretical, yang ni experimental lah. Jadi eksperimental ni yang terhasil ni berapa persen? Kalau 100% adalah 91.3. 100% adalah 91.3. Jadi kalau 80 tu berapa persen? 80 gram tu berapa persen? Sebenarnya kita punya formula percentage ni maksudnya yang kita kira secara teori tu, theoretical tu adalah untuk 100%. 100% adalah 91.3 gram. Jadi kalau kata 80 gram, berapa persen? Jadi 80 per 100, 80 kali dengan 100. 80 kali 100 bahagi. 80 kali 100 bahagi. Atau experimental divided by theoretical times 100. Dapat percentage yield. Kalau 80 gram ni berapa persen sebenarnya daripada eksperimen you hasil tu? 87.62. Masih okey lah. A lagi lah Okay. Boleh ke? Boleh Bila markah di situ. Dia tak bincang sangatlah markah Okay, right. Kemudian number 2. Tengok soalan dulu. Tengok soalan. Nak besarkan yang ni ke? Oh, kecil. Oh, sorry. Balik pada. Dia kecilkan ni. Yang ni. Kamu boleh nampak kot no? Okay, the reaction. Sorry. Calculate the energy emitted. Energy delta E. And the wavelength. Emitted maksudnya delta E bukan energy level. Delta E. Sin 3 segi tu E. And the wavelength lambda of the spectrum line when electron move from n equals to 6 to n equals to 3. Set the series and electromagnetic region of the spectrum line. Maka calculate the energy. Okay, calculate the energy delta E. Calculate the energy and the wavelength lambda when electron move from n equals to 6 to n equals to 3. Jadi dia turun ke bawah, delta E dia mesti negatif lah Delta E dia mesti negatif. Energy is emitted. Delta E dia negative sign. Heat is released Okey, jadi delta E pakailah formula delta E. RH tu kena check dekat kalau you tak ingat tengok dekat buku data, buku soalan. RH untuk energi 2.18 10 kuasa tolak 18 joule dalam joule. Jangan ambil RH dalam per meter tu untuk wavelength. So initialnya adalah kalau delta E dia initial minus final. 1 over n initial squared over 1 over n final squared. Bukan 1 and 2. Dia initial final. So initialnya ada kat sini asal. Nanti final dia jatuh ke bawah. Jadi kita masukkan je lah. 6 kuasa 2 minus 3 kuasa 2. Ada kuasa 2. 1 over n initial squared minus 1 over n final squared. Ada squared tu. Tu dapat negatif dalam joule. Kalau kata nak dalam kilojoule, kamu bahagilah 1000. Ini tak ada cakap kan? Okay.
State the series. Okay, tengok tadi dia kata balik kepada n equals to 3 kan. Itu adalah Paschen series lah. Dia dalam infrared region. Kita ada Lyman, Balmer, Paschen kan. Dia ada series-series dia tu, ada region-regionnya. Ini adalah infrared. Lyman, ultraviolet, Balmer, visible, Paschen, bracket, fan tu adalah infrared. Okey. Kemudian nak cari lambda. Okey, cari lambda pula. Kita ada hubungan delta E dengan lambda. Delta E equals to Hc over lambda. H adalah Planck constant. Okey, kamu kena careful dan tengok Planck constant ni dia bagi berapa. Planck constant ni. Ikut jadi soalan. Planck constant ni yang tak apa-apa nak betul Planck constant di buku soalan ni tapi tak apa, kita guna ikutlah yang dia beri. Kamu check Kamu check di buku soalan tau. Jangan sebab dia sepatutnya lain sikit ni. Dia tak dibetulkan ni. Ini dalam cara berdasarkan apa yang diberi. Kamu tengok check di buku soalan apa nilai diberi. Okey, gunakan. Ini yang diberi speed of light over wavelength over delta E lah delta E sebab kita cari wavelength jadi wavelength saya ada naik atas, delta E bagi bawah ni delta E. Tadi delta E ni tadi dalam sign negatif, so bila kita nak masuk cari wavelength ni tak perlulah letak sign negatif tu, letak nilai dia je. Wavelength nilai dia positif. Dapat ini. Unit dia dalam meter lah. Okay. So dapat ini. Okay, kemudian okay, bila untuk sebelum question number 2A ni 2A semua okey, nak tanya tak? Okey madam, tak ada. Okay. Tak ada, okey. 2B, an electron has the following quantum number n equals to 3, l equals to 2. Identify its orbital. 3 L equal to 2 adalah D lah kan. 3D tu kita panggil subshell lah. 3D subshell. Bila orbital tu bila kita dah spesifik dia punya orientation baru kita panggil orbital ni. So dia nak orbital tu semua berdasarkan 3D subshell lah. Identify its orbital semualah. Draw the spatial orientation of all the possible orbital. Ni possible orbital dia. Ada 5 orbitals labelkan dan lukis. Nak lukis tu berarti lukis tak? Dia lukis 3 dimensi tapi kadang tak erti kita buat lebih kurang lah. Tapi kalau you ada letakkan dia punya plane tu dia nampak lebih jelas sikit lah. You kena bagi nampak ni. Ini kena bagi nampak. Jadi X dengan Y, jadi Z yang kena bagi nampak. Dia macam tu kan. Tengok X dengan Z, Y kena bagi nampak. Ni nampak. Y dengan Z, X kena bagi nampak. Ni nampak ni. X squared, Y squared di atas aksis. Tak salah. Z squared. Dia macam dumbbell, ada donut. Dia masuk ke dalam satu. Macam tu, ya. Tempat markah. Kalau kamu tak pasti, kamu pergi tunjuk nota atau cari dalam internet. Macam mana shape dia. Okey. Kemudian. Question number 3. Buka soalan kejap. Question number 3. Phosgene is a chemical used in the production of plastic and pesticides. Given that chlorine cannot be the central atom. Dia nampak dah, okay.
Jangan letakkan klorin sebagai central atom lah. COCl2. Draw 3 possible structure of phosgene. Sebenarnya kamu nak buat ni, nak buat 3 possible tu sebenarnya nak buat resonance structure dalam bentuk Lewis structure yang complete dah tau. Dia kira Lewis structure yang dah complete. Kira dah octet dah. 3 structure ni mesti dia dah octet. Dia dah octet semuanya. Ya. Dan yang berbeza tu kedudukan elektron saja. Kedudukan atom tu sama. Syarat dia tadi dia kata dah klorin jangan letak di central. So carbon sebenarnya. Tiga-tiga structure tu carbon central. So ada O, Cl, Cl, Cl ada 2 kan. Middle. Nak buat daripada awal. Tak apa, macam mana? Middle. Ya. O tu boleh letak as a center atom tak? Tak boleh. O elektronegatif. You tak boleh buat tiga-tiga structure ni, satu O duduk tengah, satu O duduk tepi, tak boleh. Dia punya structure ni, semuanya kedudukan atom tu sama, tiga-tiga ni. O, Cl di tepi, C yang di tengah. Yang berbeza sekarang adalah kedudukan elektron saja. Kedudukan atom sama, tiga-tiga. Elektron yang berbeza dari segi nak buat double bond dengan O, double bond dengan Cl. Cl pula ada 2. Cl belah sini, Cl belah sini. Itu je sebenarnya. Bukan dia kira satu adalah structure yang belum complete, tak boleh. Atau lagi satu structure lagi bila O pula duduk tengah, tak betul. Boleh. Nah, bila daripada structure-structure ni, kita nak cari yang terbaik, kita kena cari dia punya formal charge. Determine the most plausible structure tu. Okay. Kan 3A okay. Nah, daripada structure ni kan. Kamu dah kira bilangan elektron tu. Okay, saya tunjuk daripada awal tu. Okay, mula-mula kira bilangan elektron valen, karbon, oksigen dan klorin. Karbon 4, oksigen 6. Kita kira bilangan elektron valence. Tengok grup, kita tahu dah. Grup 14, 4 electron valence. Grup 16, 6 electron valence. Grup 17, klorin ni, 7 electron valence. 7 kali 2, 14. So jumlahkan, 34. Kemudian kita decide carbon must be the central atom. Oksigen, klorin sebagai terminal. So, kita letakkan garis, ikatan antara atom-atom dengan central atom. Jadi kita dah guna 2, 4, 6. Daripada total tadi 24, tolak dengan 6, dapat 18. Okay, sekarang kita octetkan terminal. So 6 kali 3, 18. Tapi karbon masih tak octet. Jadi untuk octet dia tu sama ada you menggunakan elektron di oksigen atau elektron di klorin. Sama ada double bond karbon klorin ataupun double bond oksigen karbon. Tapi klorin ni ada 2. Jadi maksudnya dia ada lagi satu possible Lewis structure lah. Double bond di klorin yang satu atau yang kedua. Jadi altogether 3 lah possible structure. Yang dia punya kedudukan atom semua sama tapi kedudukan elektron distribution yang berbeza. Jadi ini adalah lebih kata resonant. Dia resonant structure. Resonant structure adalah perbezaan dari segi kedudukan elektron. Elektron distribution dia berbeza. Disebabkan elektron tu dilocalize, jadi dia boleh pindah. Jadi kita dapat structure yang Lewis structure yang berbeza. Resonant structure adalah apabila one molecule cannot just be satisfied by one Lewis structure. Dia ada beberapa Lewis structure. Tapi sekarang kita nak kena pilih yang mana lagi baik Lewis structure-nya.
Jadi kamu kena kira dia punya formal charge. Kira dia punya formal charge. Kira dia punya formal charge, okey. So oksigen ni adalah 0 lah 6 tolak dengan 6. Kita kira macam ni je. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Garis ni kita ambil 1. Satu garis ikatan 1. Dari 1. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tolak dengan 6. Electron valence ni 6 tolak dengan apa yang elektron kat sini? 6. 6 tolak 6, kosong. Karbon, electron valence dia 4. Tolak dengan berapa? 1, 2, 3, 4. 4 tolak 4, kosong. Klorin, 7 electron valence. So kat sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu garis ni kira 1. Jadi 7 tolak 7. Habis, kosong. Kalau ini, 7 tolak dengan, ni kira berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 tolak 6. Plus 1. Lagi cepatlah nah. Tak payah nak electron valence tolak dengan dia punya lone electron. Tolak dengan bilangan elektron di ikatan per dengan 2. Macam tu. Alright, boleh So kita dah dapat dah Lewis structure. Kita dah dapat dah formal charge siap 1. So kita nak pilih yang terbaik adalah apabila semua atom mempunyai minimum formal charge ataupun kosong. Dan juga elektronegatif atom kalau ada lain pula. Yang ni macam memang yang ni lah sebab semua kosong kan. Kalau kata dia formal charge dia sama. Bilangan kosong dia tu sama. Tapi ada atom lain yang ada nilai formal charge. Kita kena pilih pula yang elektronegatif atom formal charge dia negatif. Jadi kamu kena tahu kedudukan dalam periodic table tu yang elektronegatif. Sebab tu saya suruh hafal atom-atom dalam periodic table so that you nampak kedudukan atom dalam periodic table. So kalau dia lebih ke kanan periodic table electronegativity across the period increase. Kalau misalnya B, C, N, O, F, and E. Kalau kita nak kena bandingkan oksigen dengan nitrogen misalnya, oksigen should be oksigen lebih elektronegatif. Jadi oksigen yang kena dapat formal charge negatif. Electronegativity dia increases across the period. So O lebih elektronegatif banding dengan N misalnya. So O yang elektronegatif, O yang mesti formal charge negatif. Elektronegatif atom, elektronegativity dia lebih tinggi, formal charge dia negatif. Jadi nitrogen dengan oksigen di sini contohnya lah. Jadi formal charge negatif kalau kata nak kena letak tu bagilah pada O. O negatif. Nitrogen positif. Plus 1 katakan. Atau kosong. Macam itulah dalam kes ni kita cari je yang formal charge dia kosong. Yang ni ada nilai. Kita tak boleh lah. Yang ni lebih baik lah. Tengok rujuk nota ada tentang ni. Okay, kemudian determine the hybrid orbital for the central atom of the most plausible structure. Ni tadi. Okay, most plausible structure. Okay, kita nak tentukan hybrid orbitals. Kita tengok je dia punya structure Lewis yang kamu draw tadi ni. Kita tengok berapa pasang elektron mengelilingi atom pusat. Kalau double bond kita kira sepasang. Jadi dia kira 1, 2, 3. Kan? 3. Awan elektron kalau kita buat Vesper 3 macam ni. 3 macam ni kan. Kalau Vesper kita akan buat kalau untuk 3 pasang. 3 pairs of electrons surrounding atom. Trigonal planar. 120. Kan? Jadi kalau hybrid orbitals yang macam 3 pairs of electron ni. Kan? Kalau ikut Vesper. Dia ada 3 pasang elektron. Dia kena susun sejauh yang mungkin. Trigonal planar. 3 pasang. Hybrid dia tu bentuk sama juga macam 3 pasang elektron trigonal planar ni. Hybrid dia macam ni. Jadi kita panggil sp2. Bentuk sama macam bentuk pasangan elektron dalam Vesper. Pasangan elektron
penolakan pasangan elektron dalam VSEPR, bentuk awal elektron dia 3 pasang bentuk dia sini, apa ni, diagonal planar. Diagonal bentuk awan elektron. Ada yang nota saya buat macam balon tu. Analogi macam balon. Kalau 3 pasang nak susun sejauh yang mungkin, kita kena susun secara diagonal planar 120. Jadi bentuk ini sama bentuk kalau hibridnya SP2. 3 pasang macam ni. Jadi saya tengok je, kalau 3 pasang SP2. Kalau 2 pasang SP kan. Kalau 2 pasang 2 SP macam tu. 3 SP2. 4 SP3. Ni SP, SP2, SP3. 4. Kalau 5 SP3 D. Kalau 6 SP3 D2. Itu je. Kalau 5 macam tu. 6 tetrahedral awan elektron dia. Okay, ini 3 1, ni cuma saya tak buat bentuk dia yang betul lah ni. Jadi sini nah. Jadi sebenarnya macam mana boleh jadi SP2? Macam mana boleh jadi SP2? Sebelum tu. Okay, jadi daripada Lewis structure, kita dah tengok pasangan elektron, kita dah tahu dah kita nak buat hibrid apa. Jangan bila you dah buat proses baru nak determine, tak betul. Kamu dah tengok you punya Lewis structure 1, 2, 3. Berapa pasang elektron mengelilingi atom pusat? 3. Multiple bond kita kira 1. Double bond C, double bond O tu kira 1. 1, 2, 3. So 3. 3 SP2. Ya? Kita dah decide dah. Kita dah decide dah, ingat. Kita dah decide dah. Kita berdasarkan structure Lewis kita tu, kita nak kena buat SP2 hybrid orbitals. Jadi bila nak buat proses dia tu, berdasarkan carbon, central atom. Okay, kita tengok elektron. Kita buat orbital diagram elektron valence. Carbon group 14. Dia shell yang kedua. So 2s dengan 2p. 2s2, 2p2. Okay. Kita nak buat di sini sp2. Dia tak ada lone pair. Kita kena promotekan yang ni masuk sini. Macam ni saya buat ni. Promotekan. Kita nak buat sp2. Jadi kita akan combinekan 1s dengan 2p. sp2. sp2 tu 1s dengan 2p. Macam ni saya tunjuk ni. Kita mixkan 1s iaitu 2s. Yang ini mix dengan yang 2 ni. 2px dengan 2py ke. Tak apa. Tak kisahlah p mana-mana antara 3 tu. Kira 2 tu kita akan mixkan. Kita akan masukkan macam ni. Kamu nak mixkan yang ini dengan 2 ni. Tu yang dapat 3 ni. Nah. 2s ni dengan ni. Kita mix. Hybridization dia adalah mixing. Dia bukan overlapping. Overlapping tu bila kita dah jadi hybrid, kita overlap baru dapat ikatan sigma bond. Kan kita nak cerita central atom ni, dia menggunakan orbital hybrid untuk buat ikatan. Hybridnya apa? Supaya overlappingnya baik, ikatannya kukuh. Jadi dia kena guna orbital hybrid. Central atom menggunakan orbital hybrid central atom. Hybrid dia sp2 hybridization. Hybrid. Jadi ada yang tak hybrid lah. Ini dalam pembentukan ikatan pi bond ni dengan O ni. Dia ada yang tak terhybrid. Jangan semua dia pergi cantum pula. Kita nak sp2 sahaja. Bila kita mixkan 1s iaitu 2s lah. 1 maksudnya SAT 1. 1s, nama s tu 2s lah orbital dia. Ni 2s. Dengan 1p, dengan 2p, dengan 2p 2px dan 2py, termixkan, campur, dia akan dapat bentuk baru. Kalau tadi orbital atom kita panggil 3 orbital atom mix, produce 3 sp2 hybrid orbital. Ni 3 ni, 1, 2, 3. Cuma dia dalam satu aksis. Ini saya kata ni. Saya harap you faham ni. Faham
Sebab dia kata determine kat situ kan, markah dia 4. Jadi sebenarnya saya rasa dia suka buat proses ni. Saya tak tengoklah skema dia, saya rasa ni lah. Saya tak tengoklah skema betul-betulnya yang orang pergi marking lah. Ini skema yang saya buat je. Sebab dia kata determine, determine maksudnya you kena tunjuk dengan dia punya proses. Kalau kata nak state je, SP2 lah, habis satu markah. Tapi ni ada 4 markah, jadi you tulis dia punya proses. Dan sini saya ceritakan, nak bagi faham betul-betul sebenarnya SP2 tu adalah berdasarkan mixing macam mana. Nampak sikit lah ya, dari sini lah sebenarnya tu. Dia mix. Okay. Alright. Apa lagi? D Okay. Name the molecular shape. Saya tak letak sini kan. Name the molecular shape. So shape-nya adalah shape-nya adalah trigonal planar lah. With bond angle of 120. Ini cara 120. Trigonal planar. Molecular shape, molecular geometry, lupa bentuk dia, lupa bentuk. Ni saya dah lukis elok dah ni, trigonal planar 120. 160 bahagi 3. Draw the overlapping orbital. Okay. Kalau kata draw overlapping orbital tu sebenarnya nak menciptakan bagaimana terbentuknya ikatan-ikatan. Kan? Kalau dia single bond, dia sigma bond. Kalau double bond, dia ada satu sigma, satu pi. Okay. Tadi ni orbital hybrid sp2 bagi carbon. Ini atom ni tak apa nampak-nampak. Ini carbon, ini klorin, macam ni. Klorin, oksigen. Ini oksigen. Warna biru tak apa nampak Klorin, nukleus dia. Carbon, oksigen. Ini oksigen atom. Jadi carbon, kita fokus pada carbon dulu. Carbon, orbital hybridnya sp2 hybridized. Jadi dia akan overlap dengan oksigen ni saya gunakan orbital P lah. Ada yang pakai orbital hybrid juga. Saya pakai orbital P je lah. Untuk overlap dengan, jadi oksigen menggunakan orbital P untuk overlap dengan sp2 hybridized orbital of carbon. Dapat sigma bond ni. Sigma bond di sini. Carbon dengan oksigen ni. Pertindihan orbital hybrid sp2 carbon dengan p orbital oksigen. Ikatan sigma bond antara carbon dengan klorin ni adalah hasil overlapping between sp2 hybrid orbital of carbon dengan p of klorin. Ni. Jadi kawasan pertindihan tu kita tunjukkan dengan elektron. Ada 2. Dia kongsi tu berdasarkan overlapping lah maksudnya. Ni betul juga dengan klorin sebelah sini. sp2 overlap dengan p orbital of klorin. Dapat sigma bond. Okey, kemudian pi bond saya nak tunjukkan. Jadi dari karbon tadi kamu nampak ada orbital yang tak terhibrid. Inilah p orbital dia tak terhibrid. 2p orbital tu. Jadi oksigen pun ada orbital p. Jadi dia akan overlap sideways. Kalau kata tadi sigma bond dia end to end overlapping, hujung dengan hujung. Tapi kalau kata pi bond dia sideways overlapping. Dia orbital p ni mesti parallel lah dia macam tu. Macam tu kah? Dia mesti parallel. Ini yang ni overlap tapi sebab kita patutnya dia rapat lah, dia sideways. Tapi kita nak tunjuk tu susah macam tu, jadi kita buat macam ni je. Jadi menunjukkan ini satu pi bond lah, bukan maksud ada 2 pi bond, satu. Dia overlap dia atas bawah. Macam ni overlap dengan dia overlap tepi sideways. Tak apa nak elok boleh.
phase overlapping. Sini dengan sini, atas bawah. Dia pi bond, dia adalah weak bond. Jadi dia senang break sebab dia overlapping dia tu sikit saja. CP-CP je. Jadi dia adalah weak bond. Jadi reaction tu akan berlaku disebabkan adanya pi bond yang break dululah. Ya. Okey, macam tu nah. So, 3, 4. Ada masa lagi. 1 jam 4. Okay, sketch and label phase diagram of carbon dioxide. Jadi di sini tu yang kena hafal sikit lah. Critical point of carbon dioxide. Ini phase diagram of. Ini phase diagram of CO2. Dia ada critical point berapa temperature and pressure, triple point berapa temperature and pressure. Phase diagram adalah you plotkan pressure versus temperature. Untuk CO2 dia lain daripada yang lain dari segi garis ni. Garis ni dia slanting to the right. To the right. Left belah kiri ni dia slanting to the right. Kalau water phase diagram dia macam tu. Ni for water. Water saja yang pelik daripada yang lain. Itu special, tu bagusnya tu. Allah jadi water ni so special untuk kita. Dia lain daripada lain. Kalau bahan lain macam CO2 ni. Dia punya solid liquid equilibrium curve dia slanting to the right. Atau dia ada positive slope. Yang ni negative slope. Slanting to the left yang ni. Untuk water. So you tuliskan pressure dengan temperature at triple point kita panggil. And critical point. Lepas tu tulis solid, liquid, gas. Unit dia. Tulis. Macam tu nah. Alright. 4 marks. Kemudian 4B. Okay, 4B. Kalau ikut soalan dia bagi mass of helium. And oxygen, mass masing-masing diberi, dia kata is placed in 5 liter tank at 25 degrees Celsius, determine the partial pressure. Okay, partial pressure masing-masing and total pressure. Jadi partial pressure ni kita menggunakan ideal gas equation lah. Sebab kita boleh cari mole, kan, PV equal to nRT, so P equal to nRT over V. Kan, ideal gas equation PV equal to nRT. Gas-gas kita kena guna calculation. Kalau kita complete dia bagi volume ada, mole boleh cari, ada mass boleh cari mole, ada formula, molar mass ada R, gas constant saja, temperature ada. Kita boleh guna ideal gas equation lah. Ideal gas equation. Kalau kata calculation of gas, semua ni diberi kan, elok boleh isi. So you boleh cari pressure. Semua data diberi. So you boleh pressure berdasarkan berapa mole tu. PV nRT. Berdasarkan mole helium, dapat ada mass, boleh cari mole. Mass over molar mass dapat mole. R, saya cari pressure ni dalam ATM lah. So R saya dalam liter atmosphere per mole per Kelvin, 0.08206. Temperature kena convert dalam Kelvin. Mendapatkan partial pressure. Kenapa kita tak panggil pressure, kenapa kita panggil partial pressure? Sebab dia part of tekanan separa, dia dalam satu mixture. Kita panggil partial pressure lah. Partial pressure of helium, partial pressure of oxygen. Dapat, so totalkan tu, itu adalah Dalton's law of partial pressure. Totalkan, dapat pressure total. So dapat. Senang sajalah ini tentang gas. And then question number 5. Okay, dia kata, you refer pada soalan. Ammonia is produced at 500. Ammonia is produced at temperature 500. Pressure 200 atm. In the presence of iron oxide sebagai catalyst.
According to the equation, ini adalah Haber process pembentukan amonia. 3 moles of hydrogen gas react together with 1 mole of nitrogen gas producing 2 moles of ammonia. Kita boleh baca macam tu lah. Reaction is exothermic, negative 92.22. Suggest two changes that can be made to increase yield of ammonia. So kalau kita nak reaction goes forward, nak increase the amount of ammonia, how you want to make the reaction goes forward? Kita nak equilibrium position shift to the right. The right. Explain your answer. Dia nak explain juga. Okay. So one, saya suggest saya nak reduce the temperature. Reduce the temperature, you do the reaction less than this temperature lah, 500 degrees Celsius. When temperature is reduced, what happen? Bila kita disturb the equilibrium, reaction equilibrium, kita disturb dengan kita reduce the temperature. So equilibrium, according to Le Chatelier principle, equilibrium position akan shift to the left. Sekejap. To the right lah, sorry. Left belah sini to the right lah. To the right. Kita nak reaction goes to the right Left, right. Kiri, kanan right kan. Shift to the right. Sebab bila you reduce temperature nak kena increase balik. Nah, forward reaction ni adalah exothermic. Bila dia buat thermal equation, dia buat reaction tu dia tulis negative 92 tu maksudnya forward reaction tu exothermic. Exothermic reaction. Heat sebagai produk. Hidup di produk. Forward adalah exothermic, reverse reaction adalah endothermic. Nah, reaction ke depan exothermic, reaction reverse endothermic. So bila kata exothermic, dia akan membebaskan heat. So suhu akan dinaikkan lah. Jadi that's why kita reduce temperature tu, suhu tu nak kena naikkan. Naik tu dia akan pergi ke depan. Heat release will raise the temperature. Kita nak reaction pergi ke depan kan. Kita nak menghasilkan produk. Jadi kita turunkan suhu. Suhu akan dinaikkan untuk capai keseimbangan according to Le Chatelier. Suhu nak kena naik balik. Bila reaction exothermic ke depan tu, dia akan menaikkan suhu. Jadi okey lah. You tak boleh increase temperature. Kalau increase temperature, dia akan go reverse. Dia akan favor reaction yang endothermic. Sebab nanti heat yang disupply kat bila you increase temperature, heat yang supply tu dia akan diabsorb untuk nak turunkan balik suhu. Okay, kita kena reduce temperature. Bila reaction yang berlaku tu exothermic, kita nak reaction forward tu, reaction tu adalah exothermic, kita nak reaction go forward dan reaction tu adalah exothermic. Jadi excess of heat tu exothermic reaction dia akan releasekan heat. Menyebabkan suhu akan naik. Kan kita kena do the opposite. Kalau kata you reduce temperature kena increase balik. Jadi forward reaction tu exothermic dia akan increase. Kita memang nak forward kan. Kita mau forward. Kita nak heat release. Alright. Okay. Yang kedua, saya juga boleh increase pressure. Kita nak reaction to go forward. Dia akan go forward kalau you increase pressure. Kita nak penghasilan ammonia, kita nak reaction go forward. Kalau you increase pressure akan di-reduce balik untuk, kan, dia akan favor reaction untuk reduce pressure. Sebab you increase pressure kena reduce balik. Itu. So dia pergi ke depan untuk reduce pressure. Kalau dia ada less number of moles tu, dia akan reduce pressure lah.
Dari segi pressure, kita kena tengok bilangan moles. So, kalau kata dia akan pergi ke depan sebab less number of moles tu, pressure akan di-reduce. Boleh kan? Nah, so kita kena buat opposite. Nah. Kita nak pressure to reduce kan? Nak pergi ke depan, pressure to reduce kan? So you kena increase pressure. Pressure akan reduce bila dia pergi ke depan. Alright. So you increase pressure, second. Kemudian B. Consider the flowing reaction, determine the reaction. Okay, so dia bagi concentration. Kita nak tengok reaction ni at equilibrium ke tak, kan? Kita masuklah dalam expression. Kan, bila dia kata determine the reaction of the reaction. Maksudnya kita nak bandingkan Q dengan KC. Kita nak tengok Q ni besar atau kecil dengan KC. Dia bagi concentration ni kita nak tengok dia ni memang not equilibrium, ya. Dia concentration berdasarkan concentration diberi ni adalah bukan concentration at equilibrium. Jadi kita masuk dalam expression yang nama dia Q. Expression macam juga KC, iaitu concentration of product yang kita ambil kira kuasa dengan stoichiometric coefficient over the concentration of reactant kalilah. Kita masuk kita dapat Q dia 65.79, sedangkan KC dia 4.62, jadi Q adalah lebih besar daripada bandingan KC. Jadi maksudnya reaction not equilibrium, tapi dia berada di mana supaya dia nak dapatkan equilibrium. The direction of the reaction is to the left, kan? So sekarang Q, sebab you dah faham Q tu adalah product over reactant. Jadi sekarang ni untuk dapat equilibrium, Q kena kecilkan dan nak kena bagi sama dengan KC. Untuk kecilkan Q, yang atas ni kena kurang. So product tu kena kecilkan. So dia goes to the left lah. Bolehkah? Kan? Reaction should proceed to the left. Atau equilibrium position shift to the left. Sebab dia nak kecilkan Q. Q needs to be reduced and kena bagi samakan dengan KC. Baru dia capai equilibrium. Jadi produk kena, Q tu sekarang besar. Produk kena kecilkan. Jadi dia to the left lah. Nak kurangkan produk. Reactant akan increase. Kan, sebab dia punya expression ni product over reactant. Q besar tu sebab produk tu banyak. So produk tu kena kecilkan, dia pergi ke left. Nak kurangkan produk. Harap you faham ya, dia pergi to the left. Okay. Dah itu nombor 5. B. Kemudian nombor 6. Ada sikit je masa lagi. Determine the pH of ethanoic acid 0.5 molar. Jadi ethanoic acid adalah weak acid. Nak cari pH, you tak boleh. You nampak dia weak acid, dia bagi Ka 1.8 times 10⁻⁻⁵. You tak boleh cari kaedah biasa buat anak pernah satu hala, tak boleh. Dia bukan completely dissociate, so you kena buat ice table. ICE at equilibrium. Okay, so buatkan equation. So initialnya 0.5. Ion ni belum ada. The ion-ion belum lagi dissociate. Kemudian dissociate sebanyak X. Ini 1X. So ini 1 pun X lah. Plus X plus X. So ini at equilibrium. Okay, kemudian X kuasa 2 over 0.5 minus X lah. Kita ambil yang equilibrium ni. Untuk semuanya. 1.8 cari nilai X. Okay, X sebab Ka nya sangat kecil. 10.1/5. Kita boleh abaikan nilai X ni. Boleh abaikan nilai X. Kita tak mau ni.
Untuk memudahkan pengiraan kita kan. X lebih kecil daripada 0.5. 0.5 tolak X dapat 0.5 juga. Jadi X square over 0.5 lah mudah. Macam inilah X. So X tu ini. X adalah kepekatan H3O plus. Adalah X dapat pH 2.52. Right, 5 marks. And then 6B. In experiment, 25 ml of, okay, tengok. 25 ml of 0.5 molar ethanoic acid was substituted against 0.5 molar NaOH solution using proton inhibitor. The endpoint is reached when, okay, jadi dia kata endpoint is reached when 25 ml of NaOH solution is added. So, NaOH dalam burette, ethanoic acid dalam conical flask, 25 ml, 0.5 molar. Ini pun 0.5 molar. Memanglah 25 ml diperlukan. NaOH sama macam volume of ethanoic acid. Actually dia 1 to 1. Concentration sama, volume sama lah. Mole sama. Determine the concentration of product. Reaction of at equivalent point. Ini. Bila reaction of NaOH dengan ethanoic acid react dia fully, no excess of any at equivalent point. So kita hanya ada garam di sini. Ditanya berapakah produk tu, maksudnya concentration of garam. Okay, mol garam yang terbentuk samalah dengan mol base atau asid yang bertindak balas. Dia cukup-cukup. Dapat banyak ni mol. Kalau nak cari, dia nak cari concentration. Jadi mol over dengan total volume lah. 25 and 25. 50. 0.25 molar. Produk tu adalah garam. So determine the pH of the solution at the end point. End point ni equivalent point lah. Determine the pH of solution at the end point. Jadi ini adalah garam jenis basic. It's a basic salt. Sodium ethanoate ni basic salt. Sebab dia garam tu mengalami hydrolysis. The anion dia hydrolyze menghasilkan hydroxide ion. So garam tu adalah basic salt. pH dia greater than 7. Kita tak boleh lah berapa exactly. Dia boleh estimate dia about 9 macam tu lah. Okay, habislah Macam mana? Kamu buat je tak tu? Dapat berapa markah? Dapat 100% tak? Ya, okay. Nak tengok lagi yang soalan nombor 6 tu ke? Biar ni. Ya, garam kalau nak tentukan pH garam, kita tak boleh tentukan sebab kita tak ada pemala nama KH. Kita tentukan anggaran je lah. Kalau acidic salt, pH dia less than 7. Kalau basic salt, pH dia greater than 7. pH dia greater than 7. You nak explain kenapa dia basic salt tu, kamu buatlah persamaan penceraian garam. So dia ethanoate ni cerai kepada cation dan anion-nya. So anion-nya akan mengalami hydrolysis. Sebab anion ni dia datang daripada weak acid, ethanoic acid. So dia adalah strong conjugate base. Jadi ethanoate ni adalah strong conjugate base. Dia adalah strong. Kalau strong baru dia mengalami hydrolysis. Strong conjugate base. Dia mengalami hydrolysis. Hydrolysis tu adalah reaction dengan air. So anion dia akan ambil proton daripada air. Dia ambil proton, dia ambil H+. Sebab tu dia air tu tak ada H+ lah, ada jadi hydroxide ion. So basic lah. Kalau kat sini equation hydrolysis ada hydroxide ion, maksudnya garam tu berbase. Kalau jadi H+, kalau kat sini cation ni dia akan bagi H+ dekat air ni.
Dia ada H+, so jadi H3O+ produknya. So adalah jadi acidic salt. Okey. Dia dah tengah banyak tu. Boleh nah? So kamu next, kamu cubalah soalan-soalan objektif yang saya bagi tu. Nanti kita bincang ada lagi 1 jam minggu ni. Kamu tengok cuba yang Kelantan dengan yang kita buat sebagai latihan pun ada. Okay guys, girls. Boleh stop? Boleh, madam. Okay, saya stop recording. Okay, madam. Ada nak